Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ورضيت لكم الإسلام دينا. Maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Jadi lulus ha? Apa khabar rakyat Negeri Sembilan? Alhamdulillah. Para penonton sidang hadirin yang dihormati sekalian, pentas dakwah pada malam ini bersiaran secara langsung dari Istana Seri menanti Negeri Sembilan, negeri beradat. Bila berbicara soal adat, saya teringat satu buku yang ditulis oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, iaitu Ar-Rahiqul Makhtum, ketika menceritakan pengkisahan kedatangan Nabi SAW. Nabi hadir ke dalam masyarakat Mekah yang mempunyai pelbagai adat dan budaya, dan kedatangan Nabi diungkapkan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri dengan menyatakan hadis apa yang disebut sebagai innama bu'ithtu liutammima makariman akhlak. Diutuskan, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad, melainkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Malaysia adalah di antara negara yang cukup kaya dengan pelbagai adat dan budaya. Sebagai contoh, negeri yang paling banyak sekali antaranya adalah termasuklah negeri yang sedang kita bersiaran secara langsung pada malam ini. Persoalannya, sejauh manakah Islam menerima adat? Adakah Islam menolak adat secara total? Ataupun di sana ada pengecualian, syarat-syarat, ciri-ciri yang perlu dipenuhi agar ada adat diterima dan ada juga adat yang perlu kita tolak. Wallahu alam, saya tak boleh nak menjawab persoalan tersebut. Saya nak perkenalkan siapakah panel yang bakal menjawab soalan-soalan saya. Sebab kerja saya hanya tukang tanya soalan. Saya perkenalkan pertama sekali, iaitu yang berbahagia Dr. Zulkifli bin Muhammad. Beliau merupakan asal Gungpau Mamang Terengganu, merupakan penulis dan juga pendakwah. Assalamualaikum Dr. Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terengganu sihat molek? Alhamdulillah. Baik, itu orang Terengganu. Para penonton dan hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, kita perkenalkan pula orang negeri sendiri. Di sebelah kiri saya, iaitu yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Haji Yassin, yang merupakan mantan Ketua Jabatan Pengajian Islam Institut Perguruan Raja Malewar, menganggotai Majlis Agama Islam selama 4 penggal, ahli jawatankuasa Fatwa Negeri, ahli jawatankuasa unit adat Pepatih, Masya Allah. Dan ini dia tetamu kita. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Sihat Datuk? Mudah-mudahan. Selama menjadi rakyat Negeri Sembilan, apakah kebanggaan paling utama Datuk? Memanglah negerinya Negeri Sembilan, lebih daripada orang lain. Masya Allah, itu dia. Itu baru mukaddimah. Baru mukaddimah. Sebelum saya tanya lanjut kepada Datuk, saya nak pergi kepada Dr. Zul dulu. Saya sempat merujuk satu kitab yang dikarang oleh, saya rujuk sekejap. Ya, oleh Syekh Abdul Karim bin Zaidan, yang baru-baru meninggal baru-baru ini, dalam bukunya Al-Wajiz, dalam soal rujukan usulul fiqh. Beliau menyatakan bahawa sebenarnya pada sumber hukum Islam yang utama, iaitu Quran dan Sunnah, ada juga di sana iaitu ijma', al-qiyas, dan juga termasuklah al-uruf, al-adatul ahkam dan sebagainya. Persoalannya, di manakah adat itu letaknya? Adakah pada uruf, pada adah? Bagaimana Dr. Zul sebagai mukaddimah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara Amin, Sahibul Fadilah Datuk Ahmad Yassin, seterusnya sidang penonton TV Hijrah yang dirahmati, dikasihi sekalian.
Alhamdulillah pada malam yang mulia ini dengan satu suasana yang cukup baik, aman, damai, nyaman dan kita berada dalam satu suasana yang saya rasa cukup-cukup indah, cukup-cukup bahagia pada malam ini. Alhamdulillah, isu yang kita nak bincang ialah berkenaan dengan adat. Adat ini asalnya tak lain tak bukan ialah maksudnya pengulangan. Apabila berlaku banyak kali maka dinamakan adat. Adat asalnya dengan makna kembali. Oleh kerana adab ini juga disebut dalam bahasa yang masyhur dengan nama uruf. Dan kita tahu manusia ini tak lari tak bukan sejak daripada dahulu lagi sudah sinonim dengan adab. Setiap bangsa, setiap golongan dia mempunyai adat-adat yang tersendiri. Samalah juga dalam Islam tak kala Rasulullah SAW datang di mana pada zaman jahiliah penuh dengan adat-adat. Cumanya Rasulullah SAW membahagikan kepada dua. Satu adat yang hasanah, adat yang baik. Satu lagi adat yang qabihah, yang tak baik. Sebagai contoh, Rasulullah SAW menyatakan antara adat jahiliyah yang baik ialah memuliakan tetamu. Jadi Nabi SAW meneruskan upacara memuliakan tetamu, bahkan menggalakkan mengikut dalam Islam. Antaranya melihat kepada perdamaian seperti hilful fudul. Makanya Rasulullah SAW menyatakan kalau aku diperintahkan, diajak untuk melaksanakan satu perjanjian al-fudul, maka aku juga akan sanggup. Maknanya tuan-tuan, ada yang dibenarkan oleh syariat Islamiah dan ada yang memang bertentangan. Dengan sebab itu, dalam ilmu usul fiqh, di mana adillah tasyri'iyah ataupun pendalilan-pendalilan dari segi syaraknya itu dipecahkan kepada dua. Satu dipanggil adillah muttafaq alaiha, dalil-dalil yang disepakati atasnya, iaitu Alkitab, yakni Quran, Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Itu tidak ada khilaf. Itu tidak ada khilaf, kecuali masalah tentang Qiyas tu adalah pandangan seperti mana lebih dulu qaulus sahabi dan sebagainya. Selain daripada itu, sebagaimana kata Syekh Dr. Mustafa Khin dan ramai lagi para ulama lain, termasuk yang dipanggil sebagai adillah mukhtalaf fiha, dalil-dalil yang menjadi khilaf, seperti istihsan, seperti istishab, seperti masalih mursalah, seperti kita kata qaulus sahabi, dan salah satunya termasuk dalam masalah adab. Walaupun begitu, alhamdulillah, kajian demi kajian oleh para ulama dan sebagainya, mereka cuba melihat apabila mana adat-adat itu baik, maka ia tidak bersalahan. Bahkan inilah yang disebut, dinisbahkan kepada Abdullah bin Mas'ud, bahawa Rasulullah SAW dikatakan bersabda, ma ra'ahul muslimuna hasana fahuwa indallahi hasan. Apa yang orang Islam yang mana dari segi hawasnya, fahamannya, pendiriannya, akalnya baik, dia melihat sesuatu itu baik, maka di sisi Allah sudah pasti baik. Menghormati tetamu, seperti adab pepatih di Negeri Sembilan, memuliakannya, maka sudah tentu itu satu adab yang baik. Jadi kita katakan bahawa ada adab yang mana Islam tidak menyanggahnya. Atas asas inilah mereka mengkaedahkan satu kaedah, al-adatu muhakkamah. Adat ini boleh dirujuk sebagai hukum. Bagaimana kadang-kadang kita tengok dalam beberapa hukum, adab menjadi pertimbangan. Bab muamalah terlalu banyak bab adab. Bab kita kata perkahwinan, jemputan kenduri, ia adalah berdasarkan adab-adab yang tidaklah menyanggah dari segi hukum Islam. Wallahu insya-Allah. Kita akan pergi lebih dalam soal itu. Cuma sebelum kita pergi dengan lebih terperinci, Datuk, kita nak
jelaskan kepada penonton di rumah, kepada hadirin dan hadirat, kepentingan kita bincang soal adat bersendikan syarak. Kenapa kita kena bincang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusi majlis yang bahagia, Dr. Zulkifli, hadirin hadirat yang rahmatullah sekalian. Jadi kepentingan adat ini, pertamanya kita sudah melihat secara khususnya kalau di Negeri Sembilan ini adat perpati. Ya, saya. Adat perpati ini sebenarnya telah diislamisasikan daripada tanah asalnya di Sumatera Barat ataupun di Pagaruyung. Apabila Islam sampai ke daerah itu, wilayah itu, jadi pada masa itu orang-orang di sana telah mengamalkan adat ini. Tapi bercampur aduk dengan soal-soal takhayul, syirik, khurafat dan lain-lain lagi. Jadi cerdik pandai agama memberikan pandangan dan juga memberikan panduan kepada pemuka-pemuka adat ini supaya perkara-perkara yang berlawanan dengan Islam itu harus dibuangkan ataupun dihakiskan. Kerana matlamat adat dan juga matlamat syarak itu hala tujunya sama. Matlamatnya sama. Kalau dari segi syarak, dia kata imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Adatnya pula berkata, adat itu menimbulkan yang benar, menghilangkan yang buruk. Jadi di situlah samalah maksud. Oleh kerana adanya persamaan dan dah disepadukan, maka adat itu amat penting dalam kehidupan. Khususnya kalau Negeri Sembilan ni memang kita amalkanlah begitu. Kerana lebih memantapkan lagi kepahaman agama kita itu dan juga kita banyak dapat membuat penyelesaian perkara-perkara yang bersangkutan dengan kehidupan kita itu, supaya kita dapat letakkan Islam di atas landasan yang sebenar dalam mengendalikan urusan adat itu tadi. Kerana itulah, kalau secara umumnya dia ada 4 bahagian. Adat dan sebenar adat. Itu yang keduanya, original lah. Ya. Adat yang diadatkan. Adat adat yang teradat. Kemudian adat istiadat. Adat sebenar adat maksudnya ialah ini perkara-perkara yang bersifat semula jadi dalam alam yang Allah Taala ciptakan ini. Yang terdiri daripada flora dan fauna dia. Sebab itu kalau kita tengok di sana, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat wa ila akhir ayat lah. Jadi itu menarik perhatian kita kepada alam sekeliling. Yang mana adat sebenar adat yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kerana itu dari segi hukum adat perpatihnya, keadaannya seperti rupa, dia katakan dari segi perbilang petitih dia kata adat tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panih. Adat bersendikan hukum, hukum bersendikan kitab Allah. Adat dipupuk subur, disiram segar. Jadi adat itu adalah merupakan pegangan yang sebenar, bersepadukan dengan agama. Baik, para penonton, itu mukaddimah tentang persoalan tajuk adat bersendikan syarak. Dan selepas ini, kita akan tengok bagaimana timbulnya apabila berlaku pertelingkahan tanah, pertelingkahan harta kepada waris dan sebagainya, diutamakan wanita. Adakah ini sesuatu yang syariah compliant? Kita akan tunggu jawapannya di pentas dakwah. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Kembali kita dalam rancangan pentas dakwah membicarakan persoalan adat bersendi syarak. Dan apa yang disebutkan oleh Datuk pada awal perbicaraan tadi menyatakan bahawa adat pepatih yang datang ke Tanah Melayu sudah berjaya diislamisasikan. Dan mengikut apa yang saya dapati, Datuk, sejauh manakah peranan Jabatan Agama Negeri Sembilan di dalam memantau adat istiadat Melayu di Negeri Sembilan, khususnya agar ia tidak bertentangan dengan syarak, ia sentiasa syariah compliant? Macam mana, Datuk? Sebenarnya dari segi kesempurnaan pelaksanaan adat itu di kalangan masyarakat Negeri Sembilan,
memang diambil perhatian oleh pihak yang berwajib, majlis agama dan juga jabatan agama, jabatan agama negeri dan juga jabatan agama Islam daerah. Iaitu memastikan apa aktiviti yang dijalankan yang berkaitan dengan adat itu supaya tidak ada unsur-unsur yang bercanggah dengan Islam itu sendiri. Jadi maknanya pemerhatian itu bukanlah dari segi penguatkuasaan ataupun ada pihak-pihak lain yang akan memantau daripada semasa ke semasa secara fizikalnya dalam majlis-majlis adat itu tidak ada. Cuma kadang-kadang ada kalau timbul masalah yang boleh menimbulkan pertentangan antara budaya ataupun adat itu dengan syariat itu, jadi adalah pihak-pihak yang berkenaan ini mengambil perhatian, memberikan pandangan dan juga melihat bagaimana benda ini boleh terjadi umpamanya. Dia lebih kepada menasihat. Ya, dinasihat. Tapi ini jarang berlaku. Jarang berlaku. Kerana apa yang ada dalam pelaksanaan adat ini di kalangan ahli masyarakat, segala-galanya berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Jadi sebab itulah kekuatan adat itu tadi disokong dengan perbilangnya. Kuat syarak tak gaduh adat, kuat adat tak gaduh syarak. Itu maksudnya. Syarak dengan adat itu ibarat aur dengan tebing. Sandar menyandar antara satu dengan lain. Dan dia sentiasa berfungsi dan menyinari masyarakat itu. Sebab itu dalam perbilangannya dikatakan adat itu umpama cermin yang tak kunjung kabur, pelita yang tak kunjung padam. Jadi ini perbilangannya yang menjurus ke arah sebagaimana dimaksudkan tadi. Jadi berbalik kepada apa yang jabatan agama ataupun majlis agama. Jadi mereka ini setakat ini rasa saya orang sini dan juga pernah juga terlibat dengan majlis agama dahulu. Rasa saya tak ada timbul perkara yang itu kalau adat yang tidak bertentangan dengan syarak. Kalaulah ada rakyat Negeri Sembilan yang tak nak ikut adat, berdosa dia salah tak Datuk? Sebenarnya dari segi hukum negeri ataupun hukum negara kita, orang yang tak mengikut adat upati ini tidak ada apa masalah dia. Cuma barangkali dari segi kesempurnaan sebagai rakyat Negeri Sembilan ni tadi tidaklah begitu sangatlah ceria sangat kerana dia membelakangkan budaya dia. Jadi tidak ada apa-apa tindakan. Cuma kadang-kadang mereka ni menimbulkan masalah kerana tidak faham. Jadi manusia ni apabila sesuatu perkara yang mereka sendiri timbulkan dan tidak melihat dari segi latar belakang dan tidak ada kepahaman dalam bidang itu, jadi berbagai-bagailah persepsi yang timbul. Jadi ini kadang-kadang kita yang terlibat secara langsung dalam mempertahankan adat dan budaya Negeri Sembilan ini cuba memberikan pandangan dan juga pendapat supaya hilang keraguan ataupun persepsi yang negatif itu tadi. Dan tadi saya bersembang dengan Datuk, para penonton. Datuk ada sebut bahawa ada juga adat yang boleh membantu kita untuk takarrub kepada agama. Tapi yang tu Datuk sabar dulu. Saya pergi kepada Dr. Zul. Dr. Zul, seperti mana saya sebutkan tadi, dalam pembahagian harta pusaka pada waris-waris, dikatakan ada pepatih yang melebihkan kaum wanita, contohnya tanah adatnya hanya diwarisi oleh anak perempuan. Jadi bagaimana agama melihat persoalan ini? Adakah ada benda yang perlu kita perbaiki atau bagaimana? Terima kasih pada saudara Amin. Berkenaan dengan isu seperti ini, saya nampak dia bukan dalam bentuk umum atau kita kata menyeluruh. Yang ini dia bergantung kepada beberapa perkara. Yang pertama sekali sebagai nak memuliakan dan nak menghormati anak-anak perempuan. Bukan mana anak lelaki tidak dimulia dan bukan tak dihormati. Yang kedua, saya boleh anggaplah bahawa pemberian tersebut lebih kepada pemberian hebah. Bila pemberian hebah, maknanya seorang abah, seorang mak bila ada anak perempuan, wahai anakku, wahai Maryam, wahai Fatimah, wahai Faridah, wahai Ramlah dan sebagainya, ambillah sebagai contohnya. Jadi dia lebih kepada hebah yang mana dia nak bagi dah kepada mereka. Hebah ni hadiah. Ya. Tetapi dia taklah sebut macam tu, cuma dia bagi selepas dia mati, walaupun dia duduk dah secara resmi. Itu saya nampaklah.
Akan tetapi dalam isu seperti ini, biasanya mereka ini macam reda meredai. Mungkin Datuk nanti boleh tambahlah. Dia macam reda meredai, maknanya keluarga faham. Biasanya anak perempuan, ni cerita zaman dulu. Anak perempuan belajar, terhad, duduk di rumah dalam keadaan sorang-sorang, dalam keadaan tak ada apa-apa. Jadi diberi satu sokongan oleh pihak keluarga dan mereka pun laksanakan macam itu. Akan tetapi dalam banyak perkara yang saya tengok di majlis fatwa dan sebagainya, mereka tidaklah menyatakan bahawa kalau nak ikut dari segi faraid satu kesalahan, tak. Mereka tak kata apa-apa. Sebagaimana Datuk kata tadi, maknanya dari segi terbuka, ada dia kuat dengan agama, agama pun kuat dengan adab. Itu mungkin Datuk boleh tambah sikit. Saya yakin Datuk ada nak tambah sesuatu dalam hal ini. Saya tambah sikit. Jadi sebenarnya bukan semua peninggalan si mati ataupun harta tanah, harta apa sebagainya yang kita belakangkan faraid ataupun kita tolak faraid dari segi pembahagian harta, tidak. Kebanyakannya ataupun yang khususnya ialah harta peninggalan harta yang ada di kalangan orang-orang Negeri Sembilan ini yang ditinggalkan itu berkaitan dengan tanah pesaka adat. Tanah pesaka adat ini sebagaimana yang doktor sebutkan tadi, dah sentuh sikit, dia itu dibagi secara hebah. Bukan maknanya tanah ini menjadi tarikah. Tarikah ni maksudnya harta yang ditinggalkan oleh si mati yang telah ditentukan itu sebagai harta akan diagih kepada waris-waris mengikut kaedah faraid. Kerana tanah pesaka ini tidak menepati harta faraid. Sebab itu dibagi kepada orang perempuan. Orang perempuan. Kita memang tahu lizzakari mislu hazal unsayin itu memang ada, itu prinsip kita. Ya. Bagi lelaki itu dapat 2 bahagian perempuan. Jadi yang itu pun kita amalkan. Kita bukan tinggalkan semua. Hanya dari segi tanah pesaka adat sahaja. Tanah pesaka adat ini diwariskan kepada pemaju-pemajunya ataupun orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjayakannya ataupun mendapat hasil dan sebagainya. Apabila seseorang itu sebelum dia meninggal dunia, dia dah bagi kepada anak perempuan. Jadi besok yang itu pula anak perempuan yang ada sedia ada ni sebelum dia meninggal bagi lagi pada anak perempuan. Apabila tidak ada anak perempuan, dibagi kepada perempuan yang dalam perut itu juga. Ini istilah perut ni. Perut maknanya keluarga yang terdekat dengan ini perempuan yang meninggalkan ni. Kalau tak ada perut ini di kalangan adat yang di kalangan keluarga ni yang dikatakan perut itu tadi, pergi kepada suku. Kalau tak ada, dia pergi kepada orang Melayu. Begitu. Jadi dia tak pergi lebih daripada itu. Jadi maksudnya di sini, maknanya apa yang diamalkan oleh orang Negeri Sembilan tidak bercanggah dengan syarak. Kerana hanya tanah pesaka adat. Mengapa tak dibagi secara faraid? Kerana dia tidak melengkapi syarat-syarat faraid. Hak tamalluknya dari segi tarikahnya ini tidak ada syarat pada harta itu. Kerana itu dia tidak sesuai untuk difaraidkan. Clear. Masya-Allah. Baik, satu lagi Dr. Zul, dalam soal adat wujudnya macam adat kesukuan. Jadi bagaimana Islam melihat persoalan membahagi-bahagi manusia mengikut kaum ataupun kasta? Kerana dalam Quran Tuhan kata inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di dalam seseorang manusia pada Allah adalah takwanya, bukan kaumnya ataupun tahapnya, batasnya. Bagaimana Dr. Zul? Terima kasih. Sebenarnya suku, kabilah, kaum adalah ciptaan Tuhan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan semuanya, antaranya ialah Allah sendiri memberi jawapan li ta'arafu. Jadi tak nak ke tak nak, kita sentiasa ada puak-puak kita. Kita ada kaum kita, orang ni ada kaum dia, orang ni ada puak. Itu memang akan ada. Dalilnya kalau kita tengok, memang
dari segi orang Arab, memang orang Arab. Orang Arab ni macam-macam. Sekarang ni kita bahagi mengikut negara, Arab Mesir, Arab Syria, Arab Saudi, Arab Jordan. Tapi sebenarnya Arab ni dia mempunyai suku-suku yang banyak. Qabail, dia panggil butun ataupun peruk-peruk. Dia banyak juga ada. Bahkan macam Nabi SAW tak kala mula menyampaikan dakwah, Nabi panggil ya Bani Adi, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Lu'ai, Bani Ni, Bani Zuhrah, Bani apa. Kenapa Nabi panggil? Sebab Nabi nak menisbahkan adat-adat mereka. Cumanya walaupun mereka ada suku dan sebagainya, tetapi mereka tetap dari sudut dengan agama Allah, ibadat kepada Allah, takwa kepada Allah, itulah nombor satu. Sebab itu balik asalnya inna akramakum indallahi atqakum. Dari segi adat Nabi tak kisah pun. Bahkan ini yang berlaku. Bahkan kalau kita tengok cara macam Ustaz Amin tadi sebut buku Rahikul Maktum. Kalau kita baca sejarah, macam mana orang-orang Quraisy ni dia masuk Islam dengan sebab suku-suku dia. Suku-suku dia yang masuk Islam, dia pun masuk Islam. Macam adanya Aus, adanya Khazraj, adanya bani-bani yang lain. Maka semuanya itu tetap kekal. Cuma Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan menyatakan itu sebagai matlamat utama, mesti bukan, tapi kesatuan ummah keseluruhan. Kerana lita'arafu. Bila lita'arafu inilah yang mahal tuan-tuan. Warna kulit memang kita tak nafikan. Nabi sendiri kata, kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Kamu semua daripada Adam dan Adam daripada tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan orang Ajam. Semua sekali tak ada kelebihan kecuali takwa. Saya tengok seorang raja kafir zaman dahulu. Ya. Dia tangkap seorang waliullah yang berburu binatang. Bila datang, dia pun tanya orang ni, awak ni siapa? Saya ni orang Islam. Wahai raja, ataupun dia sebutlah orang yang ni. Dia orang yang bukan Islam. Jadi raja ni marah kat dia. Dia kata, anda lebih hina daripada anjing. Allah. Tapi pelik dan ajaib. Tok Wali ni jawab, benar. Jadi kawan ni ingat, kawan ni melenting dah nak marah. Jadi dah. Dia jawab ya pula. Benar dia kata. Saya ni lebih hina daripada anjing, daripada binatang yang dianggap hina, tak kala saya derhaka kepada Allah Rabbul Alamin. Masya Allah. Kalau saya taat kepada Allah, kalau saya ibadat kepada Allah, maka saya akan jadi mulia. Jadi kawan ni akan faham bahawa dalam Islam, konsep kemuliaan bukan warna kulit, bukan keadaan apa, tapi yang lebih bertakwa, itulah paling mulia. Sebab itulah mereka menyatakan apa yang disebut tentang kemuliaan ini memang cukup mahal. Bahagian takwa, bahagian ini, takwa adalah kemuliaan. Siapa yang nak kemuliaan, carilah ketakwaan. Masya Allah. Dan Datuk, seperti mana kita timbulkan tadi, bagaimana ada juga adat yang boleh membantu untuk kita takarub pada Allah. Jangan jawab lagi. Kita berehat dulu seketika. Para penonton, jawapannya selepas ini. Jika anda baru menonton TV Al-Hijrah, sesungguhnya anda sedang menonton pentas dakwah yang sekarang ini sedang bersiaran secara langsung dari Istana Seri Menanti Negeri Sembilan Negeri Beradat. Dan di hadapan saya adalah rakyat Negeri Sembilan. Boleh kita lambai tangan tanda anda seronok menjadi rakyat Negeri Sembilan? Angkat tangan. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Tu dia. Alhamdulillah. Semua ceria-ceria belaka. Dan inilah dia. Nak sebut bahawa adanya adat yang membantu kita untuk dekat kepada Allah. Apa contoh-contoh adat tersebut, Datuk? Terima kasih. Jadi kalau kita lihat secara mendalam apa yang terkandung dalam pengamalan adat itu sendiri, memang ada unsur-unsur itu. Dari segi tak setianya, dari segi kerjasamanya, dari segi akhlaknya.
Kalau kita lihat ada di sana tu dia kata selagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia kata laisa minna man la yarham saghirana wa la yu'akir kabirana. Bukan daripada golongan kami yang tidak apa namanya tu melindungi ataupun kasih sayang kepada yang kecil, kanak-kanak, dan yang tidak muliakan orang dewasa. Jadi itu ada unsur-unsur keagamaan. Yang agama itu membawa kepada ketakwaan. Dan di sana juga dia sebut ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, berat sama dipikul, ringan sama dijenjeng, hilang sama dicari, tenggelam sama anyut sama dipintah, kata orang. Dan lain lagi panjang tu. Jadi itu perbilang tu menjurus ke arah kerjasama. Kerjasama. Maknanya antara satu dengan lain tu ada hak dia di situ. Lebih jelas lagi kalau kita lihat dari segi menghargai potensi setiap ahli masyarakat itu. Ini sehingga tu dia kata kalau yang kaya tu nakkan hartanya. Kalau yang alim tu nakkan doanya. Dan apa nama dia kata? Kalau sekiranya orang ini sudah dapat memberikan tanggungjawab sebagaimana digariskan oleh adat itu tadi, maknanya itu membawa kepada keselamatan, kebahagiaan dan ketenangan, kedamaian selagi dengan tuntutan agama. Adat bersendikan hukum, hukum bersendikan kitab Allah, iaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi itu. Okey. Dan sebelum kita pergi lebih lanjut, Datuk, saya nak pergi pada Dr. Zul sekejap. Apabila Datuk menyatakan berkenaan dengan pepatah dan sebagainya, timbul persoalan ada yang berpegang sebab Qardawi dalam banyak bukunya menyebut bahaya dalam agama ialah golongan ghulu. Golongan yang orang Kelantan kata berdoa. Bid'ah lah. Maaflah terkelantan sekejap. Dia kalau bab agama dia melampau. Dalam bab adat pula dia pun melampau. Sampai dia tak kira agama ke, yang penting adat. Biar mati anak, jangan mati adat. Macam mana tu, Doktor? Terima kasih. Memang kalau kita tengok inilah yang jadi masalah, tapi alhamdulillah telah diberi penerangan. Isunya ialah menafsirkan maksud tersebut. Kalau ikut apa yang Datuk kata tadi, adat bersendikan hukum, hukum bersendikan kitab Allah, maknanya adat yang disebut biar mati anak, jangan mati adat, dengan makna jangan mati kitab Allah. Jangan mati hukum syarak yang sebenar. Jadi bila keadaan macam itu, memang sebenarnya macam itu. Sebab apa? Sebab tanpa adanya hukum dan tanpa adanya adat yang sahihah atau kanun yang sebenar, maka sudah tentu kehidupan akan menjadi fauda, akan menjadi rosak, akan menjadi berkecamuk, akan menjadi tunggang langgang. Dia tak akan lagi stabil. Sebab masing-masing pada masa itu tidak ada had batasan untuk mereka cuba menghadkan dan tidak melanggarinya. Atas asas ni jadi macam tu. Atas asas tu, bila mana kata jangan mati adat tapi biar mati anak, artinya sanggup pelaksanaan apa yang kita katakan terhadap anak bagi benar-benar mengikut lunas-lunas syariat Islam. Kita pun tengoklah macam ibu bapa merotang anak kerana tak semayang, bila sudah sampai 10 tahun, dia beri amaran sesungguh-sungguhnya mengikut rotang secara takdib, bukan takzim. Takdib maknanya nak mengajar. Jadi takkanlah orang lain tengok orang kata ni dera anak sebagainya, kita kata aku tak kisah. Tapi dengan sebab itulah kita tengok, sebagai contoh saya nak ucapkan hari ini baru saya teringat, selamat Hari Guru kepada para guru semua sekali. Dan guru adalah guru, walaupun dia penceng, dia tetap guru. Jadi dia cikgu. Jadi dia mengajar. Walaupun dalam keadaan macam itu, kita tengok tuan-tuan, di sini kita akan faham. Si anak tu bila besar ataupun apa, bila dah dia kena pukul, dia kena cara betul, dia akan kata terima kasih abah, terima kasih mak, terima kasih cikgu. Dengan sebab ini saya jadi orang. Kalau tak, saya jadi orang-orang.
Itu masalah kita. Jadi mungkin Datuk boleh tambahlah. Ya. Dan bila Datuk menyebut soal adat bersendi syarak, syarak bersendi kitab Allah, syarak mengatur adat memakai. Apa maksud tersurat dan tersirat, Datuk? Apa yang dikatakan tadi, biar mati anak dengan mati adat, ada kaitan dengan apa yang Tuan Moderator sebutkan pada saya. Sebenarnya dia ada latar belakang sejarahnya. Jadi seorang raja ya, di alam Minangkabau sana. Jadi anak perempuannya telah pun bermukah ataupun berzina dengan satu orang lain. Jadi raja ini memang, pemerintah ini memang pemerintah yang adil dan berpegang kepada hukum syarak. Jadi bila perkara ini terjadi, raja ini menyerahkan kepada pembesar-pembesarnya supaya anak itu diadili mengikut hukum syarak. Jadi orang yang berzina, bagaimana caranya? Adalah cara-caranya itu kan mengikut hukum had, hukum hudud sebagainya. Tapi pembesar ini merayu kepada raja ni, ampun tuanku, apalah kiranya anak anda ni, anak anda tuanku ni, ya, sebagai apa, cubalah apa namanya tu kita selesai cara kita sajalah tanpa dilakukan mengikut syariat Islam tadi. Atas perbuatan zinanya itu tadi. Jadi dia kata tak boleh. Tak boleh. Jadi di situlah timbulnya biar mati anak jangan mati adat. Maknanya pembesar ini nak menegakkan keadilan. Selari dengan kehendak syarak. Maknanya dari segi falsafahnya biar mati anak tu demi nak menegakkan keadilan. Kerana keadilan yang hakiki dia tidak memilih siapa pun walaupun kena pada anak sendiri. Sebab itulah dari segi perbilangan adat perpati, hal-hal yang kita bertemu dengan cara yang macam ini, kita tidak boleh dikatakan kena ke perut dikempihkan, kena ke mata dipecikkan. Tak boleh. Limau masam sebelah, perahu sekarang sekorek, kata orang ni. Itu tak boleh berlaku cara yang macam itu. Jadi mesti maknanya penyelesaiannya mengikut sebagaimana yang hak. Yang hak. Jadi inilah adalah ceritanya. Kerana itu kalau kita lihat pada zahir, jadi biar mati anak jangan mati adat. Memanglah ada sifat-sifat zalim orang yang 9 ni. Sanggup nak menjaga adat, anak dikorbankan. Sebenarnya bukan itu. Nak menegakkan keadilan. Adat itu merujuk kepada syarak. Ya, itu dia. Itu katakan tadi, kuat adat, dek syarak, kuat syarak kerana adat. Dia sandar menyandar, kait mengait antara satu sama lain. Jadi ini aku dudukkan. Ini yang membawa kepada kekuatan keislaman, keimanan bagaimana yang Moderator katakan tadi. Dan apa yang Datuk sebut, Dr. Zul, saya teringat bila Nabi menyebut lau sarakat Fatimah laqata'ta yadaha. Kalau Fatimah itu mencuri, Nabi kata dihukum Siti Fatimah. Apa yang nak disebutkan oleh Nabi, ibrahnya? Okey, hadis ni adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Ashabus Sunan. Ceritanya ialah kerana ada satu kabilah Bani Makhzum, perempuan, di mana dia ini adalah Quraisyiyah, maksudnya orang mulia. Dia datang ke kota Madinah, dia orang Islam, tapi mungkin kerana terliur barang orang, dia curi. Bila dia curi, jadi susah hatilah orang lain kata, macam mana ni kedudukannya, bangsawangnya. Akhirnya para sahabat minta daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma untuk memberi syafaat. Beri tanya kat Nabi. Nabi kata, ya Usamah, atashfa'u fi haddim min hududillah, wallahi lau saraqat Fatimatu bintu Muhammadin la qata'tu yadaha. Wahai apa Usamah, kamu nak minta syafaat apa yang telah dihadkan oleh hukuman Tuhan yang telah ditetapkan. Wallahi kalau Fatimah binti Muhammad itu mencuri, maka aku akan potong tangannya. Nabi cakap macam tu. Dia gunakan satu bahasa, apabila dia nak gambarkan ini, dia telah keluarkan antara masalah tentang kekeluargaan dengan masalah hukum. Jadi Nabi guna satu istilah yang lain, seolah-olah tak kira siapa. Di situlah yang kita dapat mengambil iktibarnya. Di mana dalam hal macam ini, kita akan katakan bahawa memang dari segi Islamnya, kita tengok
Islam ni walaupun kita nampak dia tegas, tapi di sebalik ketegasan itu penuh dengan syarat-syaratnya, penuh dengan kefahamannya, penuh dengan kesedarannya, penuh dengan takdibnya, bukan takzib semata-mata. Wallahu a'lam. Ya, itu dia rupanya keadilan Islam, Dr. Zul. Dan Barat meniru keadilan Islam di dalam satu prinsip dalam undang-undang Barat mengatakan Nemo Iudex in Cosa Sua. Maksudnya, justice must not only deemed to be done, it must be seen to be done. Dan Islam dah lebih 1400 tahun yang lalu menyatakan konsep ini. Para penonton, selepas ini, kalau kita singkap sejarah, pada tahun 1803 sehingga 1833, berlaku pertembungan, pergaduhan di antara orang agama dengan kaum adat. Yang akhirnya pergaduhan ini bukan menang kaum yang memperjuangkan adat, bukan menang kaum yang memperjuangkan agama, yang menang adalah kaum bangsa Belanda. Apa pengajarannya? Selepas ini di Pentas Dakwah. Jumpa dan jangan ke mana-mana. Dia bersiaran secara langsung dari Istana Lama Sri Menanti. Para penonton membicarakan tentang persoalan adat bersendi syara. Baik, Datuk, kita dah sembang pompang sana kemari dan sebagainya. Jadi apa yang kita boleh rangkumkan? Kenapa kita mesti pertahankan adat pepatih, khususnya generasi muda yang mungkin masih ada sebahagian kecil yang alah adat pal kan? Silakan, Datuk. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita memahami sebenar-benar adat yang dikatakan tadi, adat yang diadatkan dan juga adat yang teradat, yang kedua dan yang ketiga saya sebut 4 tadi. Jadi di situ terdapat bahawa kita boleh menjadi satu bangsa, satu puak yang agak baik dari segi kehidupan kita. Selain dari kita berlandaskan kepada syarak, kita ada landasan budaya dan adat kita yang dah diperkatakan daripada awal tadi, tujuan ataupun matlamat kedua-duanya ni sama, untuk kebaikan dan juga menghapuskan kemungkaran, kejahatan sebagai al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi dengan sebab itulah kita harus mempertahankan. Jadi kita akan dapat kesempurnaan yang lebih lagi. Jadi kalau generasi muda ni kalau dapat memahami latar belakang adat, pepatah, petitih, pebilang sebagainya. Kerana adat itu kalau dilipat dia sebesar kuku ni. Kalau dilipat dia kecil sebesar kuku. Tapi bila dibentang selebar alam. Selebar alam. Pasal apa? Dia mengandungi kata-kata yang tersirat lagi. Di situ banyak pengajaran. Maknanya kita boleh dapat sesuatu. Tu, secara tak langsungnya, bagi Negeri Sembilan ini, kerana adat itu bersendikan syarak, syarak bersendikan kitab Allah, rasa saya terdapat masyarakat lain daripada orang Negeri Sembilan yang begitu keadaan susun atur masyarakat dia. Maknanya, dari sini pun ada kelebihan, ada keistimewaan bagi orang Negeri Sembilan ini. Kerana itu kita harus mempertahankan. Jadi sebab itulah kita ada projek kita. Tapi dulu pernah digerakkan, tapi ada masalah-masalah itu. Kita nak menyemaikan kepahaman adat ni dia peringkat rendah lagi daripada sekolah. Sebab itu ada disarankan supaya diwujudkan kelab adat pepatih dalam kurikulum di sekolah. Mungkin boleh juga dianimasikan jadi kartun ke. Ya, memang ada perancangan yang sebegitu supaya dia lebih tersebar luas lagi. Bayangkan kartun cakap bahasa negara, best tu. Ya. Saya begitu. Memang ada rancangan begitu. Tapi ini memerlukan tindakan yang berterusan, kerjasama antara satu dengan lain kerana dia mengait. Jadi itulah kita pertahankan adat ni kerana ada unsur-unsur yang saya katakan tadi. Kalau generasi muda berpendapat, apalah adat ni? Dah ketinggalan zaman. Kita pun dah berada dalam dunia yang sebenar rupa. Langit yang terbuka, katanya. Tak ada sempadan, tanpa sempadan. Jadi, saya dah katakan tadi, kepentingan itulah dia. Banyak kita boleh belajar, kita boleh dapat daripada cara yang dilakukan ataupun yang diterapkan oleh adat itu sendiri. Jadi generasi muda haruslah mendekati dan kita sedia membantu kalau sekiranya mereka ini memerlukan.
Jadi wallahu alam. Kalau tak memulakan pun tetap sedia. Kita teruskanlah setiap yang kita boleh. InsyaAllah. Baik, itu dia. Dan apabila saya menyingkap sejarah tadi Dr. Zul, 1803 menyaksikan pertembungan di antara ahli agama, kaum agama. Disebut dalam sejarah disebut sebagai kaum padri yang baru, maknanya orang yang kuat agama, baru balik dari Mekah masa itu. Dan satu kumpulan lagi disebut sebagai kaum nasionalis yang begitu berpegang teguh kepada adat. Dan mereka bertembung menggaduh selama 30 tahun. Akhir sekali bukannya menang di kalangan kaum-kaum ini, tapi yang menang adalah kuasa penjajah Belanda. Macam mana tu doktor? Pengajaran yang kita nak ambil. Kita nak bagi tahu kepada masyarakat, para penentu khususnya generasi muda. Kalau bertembung sekalipun, apa adat-adat kita dalam perselisihan? Ya. Terima kasih. Sebenarnya inilah yang banyak melanda kita. Tak kala kita berkhilaf dalam perkara-perkara khilaf. Perkara khilaf untuk tidak dikhilafkan maka sudah pasti tidak akan selesai. Dia akan berpanjangan. Baik macam mana orang zaman dulu, tok-tok guru dulu nak selesaikan. Tak selesai. Jadi akhirnya mereka mengarang buku khusus seperti Adabul Khilaf. Bagaimana cara berlapang dada, bagaimana cara kita menghormati pandangan orang, bagaimana cara kita mendamaikan antara sahabat dengan sahabat. Begitu juga antara satu sama lain. Dengan cara seperti ini, dia akan menyelesaikan. Tuan-tuan tengok, Nabi tengok Aus dan Khazraj, api bara hasad dengki, perkauman hampir meletus. Nabi datang dan Nabi damaikan. Dan Nabi kata, aku masih ada di kalangan kamu, kamu nak bergaduh, nak bergiang. Lalu akhirnya turun ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi kita buat yang macam ini, kita ambil. Tengok bahasa. Bila sebut bersatu dia kata apa Ustaz Min? Dia kata wa'tasimu. Wa'tasimu ni kalau kita ada lengan kita, pergelangan lengan kita ni, buku ni dia panggil mi'sam. Maknanya kalau orang kata pegang tu dengan kata pegang-pegang yang sungguh-sungguh. Ya. Jadi bila kita pegang dengan sungguh-sungguh, artinya kesepaduan tu kukuh. Jadi kita tengok yang kecil-kecil ini yang berlaku. Sejarah membuktikan negeri Arab banyak berlaku dijajah. Begitu juga di negeri-negeri lain. Tengok Libya dapat dikuasai oleh Itali. Kita tengok Algeria dapat dikuasai oleh Perancis. Mesir dan Sudan dikuasai oleh Inggeris. Malaysia dikuasai oleh Portugis, oleh Belanda, oleh Inggeris, oleh Jepun, oleh Inggeris balik. Begitu juga Indonesia oleh Belanda, Sepanyol menguasai Filipina dan sebagainya. Semuanya ini antara lain kerana kelemahan kesatuan kita. Bila kelemahan inilah yang jadi, sepatutnya mereka bincang, mereka duduk, sebab kita ingat musuh akan melihat kita sebagaimana pelahap-pelahap yang begitu lapar kepada hidangan yang begitu lazat. Kalau kita tidak mengambil iktibar, maka jadilah kita seperti mana yang telah lalu, lemah semangat dan sebagainya. Dan Syauqi, seorang ulama besar, Ahmad Syauqi, menyebut bahawa dalam bab adab ini, kita mesti mempertahankan akhlak. Innamal umamu akhlaquhum ma bakiyat fa iza zahabat humu zahabu. Maksudnya manusia umat ini kukuh dengan akhlak dan adab-adab yang baik. Tak kala mereka ni hilang dalam komus kehidupan mereka, mereka ni hancur, lebur dan hilang begitu saja. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Itu dia para penonton yang saya hormati sekalian. Cukup banyak ilmu yang kita dapat malam ini. Bagaimana apa yang dinyatakan sebagai adat selagi mana ia tidak bercanggah dengan agama, maka adalah menjadi kewajipan dan tanggungjawab kita untuk mempertahankannya. Dan kepada Datuk, kami ucap terima kasih kerana sudi bersama kami di pentas dakwah. Dr. Zul, jazakallah khairan jaza. Dan kepada rakyat Negeri Sembilan, kepada Kerajaan Negeri Sembilan, tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan tumpukan gemuruh kepada rakyat Negeri Sembilan, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih banyak diucapkan. Oleh demikian, sebagai penutup, ayo kita renung kepada satu kata-kata Sayyidina Umar yang merupakan seorang sahabat yang cukup besar dalam sejarah Islam dan pengaruh empire yang juga tersebar ke seluruh dunia. Apa kata Sayyidina Umar?
nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum, kita adalah bangsa yang kuat. Bukan kerana sebab lain tapi kerana Islam. Jadi tak kira apa jua adat yang kita pegang, pastikan adat itu sentiasa selari, sentiasa teguh berpegang kepada Islam. InsyaAllah di mana bumi dipijak, di situlah hukum Allah dijunjung. Sekian daripada saya, Amin Idris. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Sudah pas di TV Al-Hijrah. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.